Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau cara kau jawab tu kan memang nampak kau puasa tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak di atas penjelasan itu. Seterusnya para pegawai kiri dan kanan, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Sebenarnya bukan apa. Saya bila dia sebut, kalau dia sebut dilahirkan di kampung Aidedali, dia terus sebut Jempol, confirm ambil kat internet. Jadi lain kali minta dengan PA saya dilahirkan pada 3 Ogos, sepatutnya tahun dirahsiakan. Saya dilahirkan di kampung Aidedali, Batu Kikir, Jempol, Negeri Sembilan. Batu Kikir kena sebut. Baru dia tahu Batu Kikir Jambatan Bosi. Saya diploma dulu, diploma in public admin di UiTM di London, Alur Gajah, Melaka. Lendu. Kemudian saya sambung ijazah sarjana muda undang-undang di UiTM di Shah Alam. Jadi bila dalam internet ni biasalah lebih-lebih kan, kadang ada tu portal-portal tu kadang lebih-lebih pula. Tu yang cerita ahli politik masa bila entah kan. Tapi saya menafikan sekeras-kerasnya statement itu, cik macam tu lah kan. Tapi yalah, bagi pandangan kita bagi pandangan je kan, menyuarakan hasrat kita bagi tahu kan, tak ada masalah. Jadi hari ni dengan topik yang andainya ku tahu ni Ramadan, andai ini Ramadanku yang terakhir. Tajuk ni adalah tajuk yang sangat, orang kata sangat deep lah sepatutnya kan. Dan makin kita tahu ini Ramadanku yang terakhir, makin jauh kita duduk. Ya, maka kita tak duduk depan, kita duduk belakang, seolah-olah ni memang terakhir, betul lah. Jadi aku nasihatkan siapa yang tak nak jadi takhir, duduklah depan sikit, macam tu lah kan. Kan sebenarnya ada peluang duduk depan, kau yang cakap dapat jumpa tengok Samsul debat depan-depan, duduk belakang bahan kan, bosan tungau tengok kan. Saya teringat dulu waktu saya first datang dekat Istana Budaya dululah, masa tu dapat tengok teater, apa cerita tu tak ingat lah, tapi saya dapat tu lah yang atas sekali tu. Jania tengok kan, apa nampak macam tu kan. Tapi saya belajar tentang kecanggihan Istana Budaya lah. Dan kemudian saya dapat tengok konsert kembara seniman Jamal Abdillah itu saya dapat duduk dekat situ, kat abang tu. Itu yang duduk pakai sweater yang macam apa tu, tengah santai mana tu, step-step awal nak tidur tu step-step awal kan, ada harapan kejap lagi sikit lagi sampai tu kan, macam tu lah kan. Dia step awal lah, dia kalau macam tu dia goyang kaki sikit, dia hilang. Jadi itulah dia. Pernah Nabi dia ambil satu sebatang kayu, ranting kayu, dia buat satu garisan panjang, kemudian dekat garisan panjang tu dia ada satu segi 4 tepat, dia lukis pula satu segi 4 tepat, tergantung dekat garisan yang panjang. Faham eh? Segi 4 tepat dia lukis tepat. Okey, kemudian bila dah tu dia cakar-cakar dekat tengah tu. Dekat tengah petak segi 4 tepat tadi. Maka Nabi explain garisan yang panjang tu itulah cita-cita kita, cita-cita manusia panjang. Aduh, nanti raya nanti balik mana? Cita-cita tu. Raya nanti balik mana? Kau dah tempat baju dah? 3 pasang. Raya pertama pakai ni, raya kedua pakai ni, raya ketiga rahsia kau tengok sendiri.
Aku upload dalam Facebook. Soalannya confirm ke hidup lagi pagi raya tu. Itu cerita dia. Mana kalau kita bercakap hujung tahun ni kau tengok rumah aku jadi apa. 2 tahun lagi kau tengok aku pencen besok berapa duit aku keluarkan. Itu cita-cita manusia. Panjang. Yang segi 4 tepat tu rupa-rupanya setakat itu je umur kita sebagai manusia. Dan bila Nabi cakap-cakap dekat dalam segi 4 tepat tu, itulah ujian, itulah dugaan dalam hidup kita. Dugaannya dengan anak, dugaan dekat tempat kerja, dugaan dengan jiran, dugaan orang menipu kita, macam-macam dugaan dalam hidup kita ni. Itu yang kita rasa sekejap aja masa, betul tak? Masa kita darjah 1, darjah 2 dulu, kita rasa masa tu kita tak banyak tanggungjawab lagi. Itu yang kita tengok jam tu tak bergerak tu. Aduh, lambatnya nak buka, rosak ke jam ni. Tolak kursi tu, ambil jam tu dengar. Nak make sure jauh besar ada bunyi, elok jam ni. Itu sekolah rendah. Masuk sekolah menengah, kita dah berkawan. Kita dah mula ada kerja, kena buat apa semua. Masa tu cepatnya berbuka. Kejap dia nak berbuka. Tapi lambatnya raya. Tapi kanak-kanak seperti kita, baru hari tu raya dah puasa balik. Macam baru semalam tak puasa, nak raya dah. Minggu ni last kerja. Korang sedar tak? Sadar tak sadar? Itulah kadang, ya Allah, tiba-tiba dah nak raya kan. Mana macam kau koma lah sepanjang puasa. Tak sadar diri santai kan, menjalani kehidupan. Itulah dia. Bila kau rasa cepat masa berlalu, tu tandanya apa? Tu tandanya apa? Nak mati tak ada dah tua dah, memang kau nak mati dah tu. Bukan tanda tua, memang nak mati dah. Itu sebab saya selalu sebut jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Kita balik hari ni, belum tentu lagi semua orang akan hidup besok. Tiba-tiba seorang meninggal, staf Istana Budaya. Mulalah keluar teori, patutlah semalam dia tak gelap sangat masa Samsul Debat datang. Nak mati rupanya. Dia keluar teori tu. Keluar teori. Salam ustaz, ustaz nak duduk atau terus berdiri? Atas meja dah sedia klip mic, kata kan. Biarlah saya berdiri, ya, biar saya berdiri. Sebab kalau tanya saya tak suka duduk ceramah. Kalau duduk contoh meja macam menyangkut, aku ni tinggi. Biarlah saya berdiri. Semua orang puas sikit tengok muka, kan. Elok berdiri macam mana, kan. Pun nampak, Mat ada ke Mat? Ada orang kampung seorang. Tapi itu dia. Makna kata hidup kita ni sementara. Hidup kita ni sementara. Dunia ni sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Betul tak? Apa yang ada dalam dunia ni lagi sementara. Apa dunia? Pertama, tanda-tanda dunia ni apa? Yang pertama apa? Suami, isteri, lelaki, perempuan. Dunia. Isteri I paling pandai masak. I tak main lah makan kat kedai. Kat KL ni dia terbaik. Malam tu tidur tak bangun-bangun, mati. Dah makan kat kedai esok. Kapal makan kedai ni. Dah arwah dah. Sementara. Tu sebab dalam sementara tu pimpin suami, isteri kita, keluarga kita menuju ke arah yang diredai oleh Allah. Suami I bagi I 2000 sebulan. You ada. Contoh kan. Kak suami I bagi 2K sebulan. You ada. Tangan tu contoh. Malam tu suami mati tercakik sudu, mati. Hilang 2000 sebulan. Mana pergi kau belagak 2000 sebulan tadi? Sementara. Berbual dengan Puan Noh tadi pasal kerja. Saya dulu pengarah undang-undang, legal advisor. Masih ingat tak yang saya datang ceramah dekat bawah tu?
Siapa yang ada jumpa dengan saya kan, saya memang tak boleh lupa waktu tu saya terlewat jam daripada Sungai Besi 10.30 baru ceramah. Sampai hari ni aku ingat, dan aku tanya soalan pertama start ceramah, kenapa kau boleh duduk KL? Cakap macam tu. Hari tu 3 ceramah aku semua jadi drag sebab lambat kat, bukan salah Istana Budaya lah, salah orang yang tak tahu kenapa semua nak masuk KL. Kita puasa start hari Sabtu, hari Senin tu baru start nak kerja balik selepas diumumkan puasa, dan hari Senin tu first ceramah kat Istana Budaya. Tu tak boleh lupa. Dan aku paling tak boleh lupa, tak ada seorang pun nak minta orang tolong ambil gambar dia, semua selfie. Bagus kau orang kan. Tu saya tak boleh lupa kat sini, antara tempat yang saya akan kenang kan. Tu dah bincang-bincang tadi, saya mungkin nak buat konsert. Apalah kau golak pula kan. Aku dapat kehadiran macam ni jadilah. Tingkat atas tu kenapa tak ada orang atas? Renovate. Macam tu lah jawab dia kan. Tak, sementara je. Jadi saya kata dulu saya jadi pengarah. Masa yang saya datang ceramah kat bawah tu, masa tu saya masih pengarah undang-undang dan saya ambil cuti tanpa gaji. Kan. Kemudian saya ambil cuti tanpa gaji berapa lama? Setahun. Tapi tak sampai setahun bos dah panggil, masuk kerja lah, banyak kerja nak settle. Saya pun masuk balik. Saya ingat 9 bulan ni saya cuti tanpa gaji. Bila masuk kerja balik, siang kerja jadi pengarah, malam jadi penceramah. Sabtu Ahad penceramah. Kemudian lama kelamaan tu ada hari-hari kerja tu pun kena ceramah. Sebab apa? Ambil leave, minta bos sign, suju, cuti. Sudahnya aku pun tak tahu mana satu part time. Kau bayang dalam pengarah part time? Dia pengarah kan part time je. Dia bayang tu orang cakap. Kan? Tapi akhirnya kita kena pilih. Jadi saya ambil lah keputusan untuk berceramah. Jadi Samsul Debat merupakan seorang penganalisa motivasi, penceramah, pendakwah bebas. Hujung tu delete. Ya, yang hujung tu delete tau. Ya, jadi itulah dia. Sampailah ni. Dan melakon pun alhamdulillah dapat jugalah beberapa peluang. Baru ni saya isi minyak, ada tegur, pelakon kan, kata. Saya kata bukan, iyalah pakai emas pun kita kenal lah. Saya pun buka lama saya. Saya siapa? Ada Aziz kan? Saya kata bukan. Saya kata bukan, kau salah orang ni, saya kata. Agaknya semenjak tengok cerita Suamiku Seorang Pendosa tu, agaknya teringat dah kan, teringat dah tengok muka. Saya kata tak, saya kata tak lain. Walhal berlakon drama adalah 2 baris saja skrip, tunjuk muka je. Okey Ustaz, okey, jadi kita hendaklah cut. Okey Ustaz, cukup Ustaz, tukar baju. Aku baru cakap, maka dengan ini naklah kita buat cut. Okey Ustaz, settle, sign tak Ustaz, sign, dapatlah bayaran itu. Dah adalah 2 babak. Tu yang bila Samsul Yusof tawarkan watak dalam Munafik 2 tu, saya tolak lah, sebab watak tak sesuai. Watak yang dia offer kat saya yang watak hantu celah buluh tu, yang tu kan dah adalah melampau tu. Tak adalah bergurau ya. Tak ada, saya member. Tak, hari tu sebenarnya untuk makluman semua di TV Hijrah tu sepatutnya program 3 Syamsul Yusof, Samsul Debat, Samsul Rau. Tapi last minute dia tarik diri Samsul Yusof sebab program dia nak siapkan Munafik 2 tu. Tu antaralah. Tapi itulah, boleh tengok sementara aja. Jadi pengarah, sudahnya saya ada kad pesara. Sementara jawatan ni. Nak belagak-belagak pun sampai bila? Saya KP di Istana Budaya. Parking bawah tu parking saya. Contohlah kan, tadi saya parking situ tadi. Nampak? Walaupun alza kan. Jadi okey, alhamdulillah kan. Tapi kami okey je, saya okey, tak ada masalah. Tak, bukan kita nak belagak apa pun, betul tak? Kita orang nak belagak dengan apa yang kedudukan yang kita ada untuk apa? Begitu juga yang ketiga sebenarnya. Yang kedua kedudukan. Yang kedua apa? Yang kedua lagi apa lagi yang kita boleh tengok? Jawatan-jawatan. Ketua kampung. Berapa lama? Berapa kali tukarlah ketua kampung? Nak belagak-belagak dengan itu buat apa? Jawatan yang paling tinggi pun sementara. 1 kali mengundi, 3 kali tukar Perdana Menteri. Nak cakap apa?
Tak, contohlah kan. Tak, maksudnya betul tak sementara? Sementara. Dan maknanya tak ada yang kekal dalam dunia ni. Kita macam-macam baru semalam tengok Tun Mahathir pernah jadi Perdana Menteri dulu. Dia jadi Perdana Menteri lagi. Lepas tu bertukar-tukar. Takkan kita tak belajar lagi? Semua sementara. Sampai masa seorang tu, saya pengarah di pejabat daerah dan tanah ni. Semualah saya pejabat SUK, saya merupakan pengarah. Sampai masa duduk kat tepi tiang masjid ni, pencen. Pencen. Betul tak? Sementara. Dan begitu juga yang ketiganya, kalau tengok pertama tadi suami isteri, kedua tadi kedudukan, yang ketiga harta. Kita tengok apa ramai banyak rumah bungalow, banglo, rumah banglo besar. Kita cakap lawa betul rumah ni. 10 tahun dulu kita lawa betul rumah. Hari ni kita tak heran dah rumah tu. Ada rumah lagi lawa dah hari ni. Betul tak? Kita tengok handphone canggih, Nokia dulu bergila sangat, beratur panjang sampai tidur depan Apple Store tu. Tidur depan tu. Nak nunggu iPhone 3 masa tu. iPhone 4, iPhone 7. Sekarang dah iPhone berapa? iPhone 14.5. Tak, dia pun terpenyat. Dah keluar ke? Dia tanya kan. Kau ni lurus betul lah. Kau baru test dah terperanjat kan. iPhone 13 yang terbaru kan. iPhone 13. Kita rasa tu lah handphone paling mahal ke? Ya ke? Ya ke handphone paling mahal? Apa handphone paling mahal sekarang? Kau jangan perasan lah siapa pakai iPhone. Jangan perasan tu handphone paling mahal tau. Handphone yang paling mahal, nanti cuba search kat Google, kau type Vertu. Vertu dekat Malaysia ni paling murah, 24,000 satu unit. Bukan tahu, kau suruh an iPhone kau tu. Jangan nak belagak nak iPhone tau, kata tak payah. Vertu tu siap ada diamond berapa karat apa tahu tu. Ya men? Tak, maknanya nak kita cerita. Mana akhirnya semua sementara. Itulah Ramadan ni kita kena sedar. Apa tujuan kita berpuasa? Tujuan berpuasa pertama nak menyuburkan perasaan pemaaf, kejujuran, bertolak ansur. Bulan lain kita mengamuk ni. Apa sah kau lambat balik? Kau ingat rumah ni apa? Kenapa kau lambat balik? Kau mesti kau. Sini kau. Contoh kita marah. Bulan puasa, bang, anak kita belum balik bang. Biarlah. Dia lambat ni bang. Kejap lagi baliklah. Nak mati sangat dah lelaki tu. Sebab apa? Sebab dia tahan, dia penat ni. Nak marah pun penat. Nafsu dia jadi lemah. Disebabkan lapar. Yang kedua, dapat menguruskan badan. Tu yang kadang tengok, mak ai gemuk dia ni poso tak? Dia kata kan, jangan macam tu. Kadang-kadang ada orang walaupun badan dia semangat, dia jenis badan dia walaupun dia berpuasa, dia tak turun sangat buat badan. Tak, maksud menguruskan badan ni meringankan badan kita untuk beribadah, bukannya nak jadi lawa. Kurus untuk lawa tak ada kena-mengena. Kalau muka tak boleh belah. Kau kurus macam mana pun tetap tak boleh belah. Macam tu lah kan. Macam tu kan. Ui, muka dia tak boleh pergi weh. Contoh kan macam kan. Jadi makna kata kuruskan badan untuk ringankan badan kita untuk beribadah pada Allah. Dan minta maaf bila saya cakap kalau muka tak boleh belah tu sebab bab muka ni subjektif. Naik kau cuba duduk kat bus stop tu kan, ataupun duduk dekat pasar raya, duduk je tengok orang lalu lalang. Ya Allah, muka laki dia handsome. Dia buta ke tak tengok muka bini dia macam mana? Bini dia lawa weh. Kenapa laki macam tu dia pilih? Tak. Mata orang berbeza-beza. Kan? Kita cakap lawa. Ni nak raya ni, contoh ni kawan perempuan ni aku nak tanya. Korang ni kan bila yang dah kahwin ni cuba tengok. Mata berbeza-beza. Saya nak tanya, kegembiraan raya ni untuk siapa? Untuk siapa? Orang perempuan jawab, anak-anak. Yang order banyak baju ni siapa kau cakap?
Lepas tu bawa anak, jom kita pilih baju raya. Tahun ni mama nak bagi kebebasan pada anak-anak mama. Pilihlah baju mana you all nak pilih, kita tunjuk kat mama. Mama, ni baju ni carilah lain. Nampak ayat, nampak tak? Perangai yang perempuan, nampak? Kau suruh dia pilih, cari colour yang macam ni tak boleh ke? Tadi cakap ke, dia orang dah mula tau, bila anak dah meningkat dewasa, dia dah mula ada cita rasa dia. Kau jangan buat anak tu jadi butuh warna. Faham? Kegembiraan untuk semua. Anak mak mentua memang dah lama menanggungnya dah. Anak mak mentua, laki kau lah, dah lama menanggung, jangan kau sabitkan anak-anak kau sekali. Tu cerita dia. Tapi makna Nabi itu menyuburkan, pertama untuk pemaaf apa semua dan sebagainya, yang keduanya untuk menguruskan badan, yang ketiga supaya dapat menginsafi ada orang yang kurang bernasib baik berbanding kita. Ada orang susah kan? Ada orang susah. Saya teringat waktu akhir tahun lepas, waktu sambutan malam tahun baru, ya, ambang tahun baru 2022. Malam tu saya bersama dengan geng-geng hias. Tahu geng hias? Haslin, Abdullah Khairi, Izhar Arif dan Samsul Debat. Jadi yang hujung tu paling bongsu lah, S. Tu sebab aku tak bagi kau sebut tahun. Jadi kami pilih tajuk apa tau? Mana milik kita? Mana milik kita? Cek balik. Kalau lah saya tunjukkan tu kak, dekat tangan akak tu jam siapa kak? Kita tanya, tu jam siapa kak? Jam siapa? Kita akan jawab apa? Tu jam siapa kak? Kita akan jawab apa? Jam den, kan? Jam saya lah, dia kata kan. Soalan kedua, tangan tu siapa punya? Langsung diam. Tangan siapa punya? Seluruh tubuh badan kita pun bukan kita punya. Macam mana kita boleh mengaku yang jam tu kita punya, sedangkan diri kita pun bukan kita punya? Bukanlah saya nak menafikan hak milik apa yang kita ada hari ini, tapi nak bagi gambaran betapa akhirnya semua ni kita akan tinggalkan. Sebenarnya Ramadan ajar kita banyak perkara tentang itu. Orang tak pada makanan macam mana. Kita walau macam mana susah sekalipun, kita balik nanti kita yakin ada makanan untuk kita berbuka puasa. Paling tidak adalah minuman boleh cari. Tak pun tak start lah kereta jap, naik motor jap, keluar jap pergi kat kedai yang pampiran boleh belilah. Paling tidak Maggi cup boleh belilah. Adalah. Tapi ada orang yang susah, dia tanya, apa kita nak makan? Kita kat mana kita nak makan? Orang politik, siapa kita nak makan? Tapi itu abaikanlah, dia tu tak yang. Kita ambil nombor 1 dengan nombor 2 je. Nombor 1 dengan nombor 2 je. Jadi apa kita nak makan, kat mana kita nak makan. Kalau kita boleh cakap kat mana kita nak makan, maknanya kita masih kategori yang okey. Boleh pilih nak makan kat mana. Sani, kuih tiaw. Kan kita boleh makan apa, goreng pisang, cheese. Bila berbuka puasa, siap balai dondam. Walhal bulan Ramadan ni juga untuk merehatkan organ penghadaman. Tapi kalau kau balai dondam waktu berbuka puasa, macam mana pula? Kau siap kau karipap. Siap sahun karipap tu kak, bungkus 3 kak, bila tahu nasib dia. Bayang kau, roti john seorang sebatang, apa hal? Anak 5 batang roti john. Allahumma laka sumna bika amana wa alasika aftarna bi rahmatika maramin walhamdulillah alamin. Ngap. Tagak lepas balun sebatang tu, gila tu. Taufu fah semangkuk. Yong taufu, lai chi kang, cha kuih tiao, memang Cina yang bunyi semua. Kan? Punya banyak makan, sudahnya tersandar. Itu sebab Imam Al-Ghazali kata, orang yang sentiasa membiarkan perutnya berada di dalam kenyang, dia akan dihinggapi 5 perkara. Pertama, dia akan mudah ingkar kepada Allah.
Dia akan mudah ingkar kepada Allah. Itu sebabnya bila dah makan banyak dia tersandar. Dia nampak kipas kat rumah tu. Yang satu tu nampak tiga tu. Tiga. Isteri lah dah siap dah pakai telekong. Bang, tarawih nak. Dia suruh tepi, jalan dulu. Isteri balik daripada tarawih, mengangkang lelaki tidur kat ruang tamu tu. Tak maghrib, tak isyak, tak tarawih. Bayang. Pertama. Yang kedua, dia susah nak memikirkan orang lain sebab dia menganggap orang lain kenyang macam dia, kata Imam Al-Ghazali. Ketiga, dia susah nak dengar nasihat daripada orang yang baik. Keempat, dia susah nak cakap yang baik-baik. Yang penting dia kenyang. Dan yang kelima, dia mudah dihinggapi penyakit. Itulah dia. Apa hebatnya puasa berbanding ibadah-ibadah lain? Ibadah lain contohnya Allahu Akbar. Kita tahu semayang ni, dia semayang tu, semayang. Kita tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia duduk ada Quran. Oh, dia mengaji. Dia nampak pakai kain ihram putih tu kan. Dia keluar nak pergi umrah kot, nak pergi haji. Antara tu lah. Dia duduk dekat meja dekat pasar raya tu, ada seorang tu pakai kopiah. Lepas tu dah setelah tu dia bagi risit. Maaf, baca doa bismillahirrahmanirrahim. Dia bayar zakat. Tapi puasa, kita tak tahu. Muka puasa dengan tak puasa sama ni. Malahan saya boleh tahu siapa yang tak puasa. Dia dah mula cakap, apa sah kau tutup langsung orang tahu. Cuba kau relax kan. Tak ada. Orang yang tak puasa lagi teruk lapar daripada orang yang puasa. Betul tak? Sebab dia boleh makan. Allah bagi cuti. Tapi macam mana nak makan ni weh? Makanan nak bawa dah. Mana tu? Kau ni tahu aku tak puasa. Betul tak kan? Jadi kita tahu. Terus sebab kadang-kadang anak tanya, Mama, aku menyampah betul kat orang KL ni. Mama menyampah buat kampung Johor, Perak, mana nama bandar kan. Kampung mana Lonek lah. Bono Congkau. Tanya, Mama, kenapa kita kena puasa? Apa jawapan kau? Golak dia. Lagi pula, kenapa kita kena puasa? Anak tanya ni, kenapa kita kena puasa? Apa jawab? Orang lain puasa, kau puasa je lah. Tu seorang tu jawab macam tu. Ada seorang tu kan. Dia malas lah tu nak melayan anak tu. Dia seorang ni, Mama, kenapa kita kena puasa? Kau ni Islam ke tidak ni? Dia tanya pula anak dia tu Islam ke tidak. Mama, kenapa kita kena puasa? Kita kena puasa sebab Allah suruh nak, Allah perintahkan. Tengok jawapan dia. Tapi soalan anak tak berhenti di situ. Bila? Dia sambung pula soalan bila? Dah lama dah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dalam Quran. Cuba buka. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, disebut dalam tu wahai orang-orang beriman. Dia tak sebut orang Islam. Dia tak sebut orang Melayu, dia tak sebut orang Istana Budaya, tak. Dia sebut orang Aswara, dia tak sebut orang Akademi Seni ke. Tak, dia tak sebut. Sebut wahai orang beriman, mana orang yang yakin, orang yang percaya. Maknanya yang GPH tu confirm tak beriman. Geng plastik hitam. Ya, maka dia tak beriman confirm. Ya, main. Ya. Kan? Tak beriman. Dia wajibkan atas kamu berpuasa seperti mana orang-orang sebelum kamu diwajibkan berpuasa. Hujung itu la'allakum tattaqun. Benar-benar kamu bertakwa. Jadi kita kena capai takwa tu sebelum kita mati. Rugi kita. Tu sebab tengok hari ni kan. Bila datang kuliah, Alhamdulillah. Sebab apa? Dengar majlis ilmu. Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin.
Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Kan semua dah ceramah kan, lepas ni kan balik kan, baliklah bilik masing-masing. Kan hari ni adalah hari Khamis kan. Hari Khamis. Khamis ke Rabu? Oh cepat sangatlah hari Rabu. Saya nak tanya umum puan, raya jatuh hari apa? Tengok terus, dia tak ada fikir dia. Tak ada tu Selasa. Raya confirm Selasa kan. JAKIM dah keluarkan statement kan. Berdasarkan perkiraan hari Selasa. Tak salah kau risau nak balik raya jatuh Isnin. Dengar-dengar lah, dengar-dengar. Tak habis-habis dengar-dengar. Kan? Tapi itulah dia ceritanya tadi, bila puasa kita kena kejar takwa. Kena kejar takwa. Janganlah kita cakap aku orang istana budaya, so lain sikit. Sama. Kejarlah takwa. Kejar takwa, ketakwaan ni. Ketakwaan ni supaya kita menjadi lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Beribadah. Takwa ni macam mana? Pertamanya khauf Rabbul Jalil, takut pada Allah. Kita tak buat benda yang Allah tak suka. Kita tak buat benda yang Allah tak suka. Kita tak mengumpat. Sebab salah satu maksud puasa, menahan diri pada makan, minum, nikah dan berbicara. Tak boleh makan, faham? Tak boleh minum, faham? Tak boleh nikah tu. Tak boleh ke nikah bulan puasa? Tak boleh ke nikah bulan puasa? Boleh tak? Boleh. Langkah penjimatan. Majlis akad nikah akan berlangsung pada waktu sahur. Kau bayang tak? Confirm jimat kan? Takkan main datang tu time sahur tu. Buatlah. Tapi maksud tak boleh nikah tu, maksud perbuatan orang bernikah tu tak boleh. Jadi maknanya takut ni. Yang sinilah duduk sebelah abang, siang-siang bulan puasa. Sinilah. Abang puasa kan? Dia kata. Saya kena lakonkan baru kau faham. Watak tu penjiwaan watak. Lepas tu kau orang pula gamar, bulan puasa kau mencabar laki kau. Time tu lah tahu, sebab Ramadan berasal dari perkataan ar-ramdu, panas yang menyengat. Semalam tengok tengah hari panas lain macam kan. Kau bayangkan kat rumah masa tu, bulan lain dia tak berkemban. Bulan puasa macam berkemban, duduk bawah kipas, dah berkemban bawah kipas dan betul-betul menghadap suami tu. Panas. Abang tak panas ke? Suami dah macam, aku memang daripada tadi panas tengok kau. Lepas tu adalah orang perempuan cakap, dah tua ni tak ada mana seleranya ustaz. Kata, kau jangan main-main, bulan puasa ni lain. Orang lelaki ni bulan puasa ni tiang elektrik pakai skirt melawar. Kau jangan main-main. Hati-hatilah. Jangan kau cabar lelaki kau tu. Faham? Elok-elok pakai PPE. Kau faham pakai PPE ni nak jaga abang. Iya. Betul tak? Tapi makan, minum, nikah tu perbuatan orang bernikah tu yang tak boleh. Dan yang keempat, berbicara. Tak boleh cakap ke? Tak boleh ke cakap? Boleh, tapi cakaplah yang baik-baik. Dulu Saidina Abu Bakar sampai ambil batu masuk dalam mulut dia untuk mengelakkan dia bercakap benda-benda yang tak baik. Sebab Nabi kata, kalau kamu tak ada perkara baik yang kamu nak perkatakan, lebih baik kamu diam. Sekarang tak payah masuk batu dalam mulut, kau pegang handphone, senyaplah. Duduk dalam dewan, muka bangang macam tu. Tapi dia membalon orang dalam Facebook, dalam Twitter, dalam tak cukup tanah. Iya. Tadi aku lalu tadi, aku tak dengar. Mengumpat tak gitu. Woi tinggi weh. Tengok kau galak kan? Mana betul tu kau cakap tadi tu? Aku buka aja mas, dalam TV nampak tua kau hajar kau. Tu ada ayat tu. Tapi itu mengumpat tu, mengumpat. Tak, kita kena faham dalam berbicara ada dua. Satu ghibah, satu fitnah. Fitnah cakap benda yang tak betul pasal orang. Ghibah cakap benda yang betul, tapi kalau orang tu dengar, kemungkinan besar dia kecil hati. Contoh, dia pakai lagi
tudung bawal tu. Mana orang pakai tudung macam tu? Orang pakai siakap sekarang. Contoh lah kan. Contoh. Kan? Ya Allah, kau tengoklah baju tu buruk betul. Aku sedang seminggu dia pakai baju tu. Nampak ayat. Benda takkan mengecik hati dia tak? Kecik hati. Dan apa lagi? Pernah seorang perempuan Badui datang berjumpa dengan Nabi. Dia nak mengadu masalah. Dia mengadu masalah dengan Nabi. Kemudian bila dia balik, Aisyah datang pada Nabi. Ya Rasulullah, kecilnya perempuan itu. Nabi tegur, sesungguhnya isteriku, engkau sedang membuat ribah, dosa. Cakap pasal orang. Ya Allah, pendeknya. Ya Allah, gemuknya. Baju dia. Teruknya. Muka dia macam apa. Asal kepala dia 3 segi. Semua. Ada je benda nak cakap pasal orang. Muka dia dengan lutut sama lah. Dia nampak tak? Macam-macam lah cakap. Jangan kita pertikaikan. Cakap yang baik-baik. Dia naik kereta buruk kan. Ya Allah, besar betul jasa kereta tu kat dia. Lama dah dia pakai kereta tu. Cakap. Lepas tu janganlah kita. Tapi betul. Yang dia cakap, ya Allah, kau tengok badan dia ni puasa ke tidak? Jangan. Sebab ada orang memang badan dia, rangka dia lebar. Istana Budaya dia tak buat weight challenge. Ada tak buat weight challenge? Cabaran menurunkan berat badan. Patutnya masa puasa yang pertama, masa hari kerja pertama, timbang berat badan, registerkan dulu apa yang nak masuk. Kemudian 25 Ramadan, timbang balik siapa paling banyak turun. Bukan yang paling kurus, siapa yang paling banyak turun. Dapatlah hadiah nombor 1 sampai nombor 5. Tapi grand prize akan timbang semula pada 25 Syawal. Baru betul. Terbalik jarum tu. Habis lomang dengan buluh-buluh dia talat dia. Gila betul kan. Kita cakap tu. Jadi makna kata untuk meringankan badan kita. Dan malahan disebutkan ya, Allah Ta'ala bagi tahu apa tentang puasa ni. Orang yang melakukan amal kebajikan akan dapat 10 kali gandaan hingga 700 kali gandaan pahala. Dan berlainan pula dengan puasa, aku sendiri akan memberikan ganjarannya. Kerana apa? Kerana mereka meninggalkan makanan dan syahwat kerana aku. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa, sesungguhnya orang yang berpuasa akan dapat 2 kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya. Kalau dia mati, dia bergembira sebab pintu syurga terbuka dah untuk dia. Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah berbanding bau haruman kasturi. Ingat, di sisi Allah. Jangan saja-saja kau harahkan hongap mulut kau tu kat orang. Ada bau kasturi tak? Mak, bau mulut kau. Kau sahur apa pagi tadi baik kan? Potai dengan joring tolan ni. Lepas tu kat orang mau tak pitam kawan tu. Iyalah. Iya. Jadi makna kata kita bulan puasa ni jaga khauf menjadi takut. Jangan kita cakap-cakap. Bayangkan zaman Nabi dulu, ada 2 orang perempuan berbicara cerita buruk pasal orang. Dia bercerita, akhirnya jumpa Nabi. Ya Rasulullah, kami nak minta izin. Rasulullah, boleh tak kami nak berbuka? Haus sangat dah ni. Bayang punya teruk mengumpat pasal orang sampai nak berbuka. Orang perempuan kita kat sini tak adalah sampai macam tu kan. Tak adalah sampai macam tu kan. Maknanya mengaku ngumpat cuma tak berbuka je. Kan? Menyesal pula aku jawab dia kata kan. Dah, jangan berburuk pasal orang, tak payah. Khauf Rabbul Jalil, takut pada Allah. Tadi ada yang tanya saya, Abang Azli tanya, Ustaz atas pentas ni nak air ke tak? Dia tanya aku tadi tu. Nak air ke tak? Nak cawan sekali ke tak? Kalau bagi air jangan bagi cawan jangan bagi air. Aku jawab macam tu tadi. Tak, dia bergurau lah. Tapi kalau tak takut Allah Ta'ala, mungkin saya akan cakap, Allah Ta'ala manalah tahu, standby kan? Ataupun ada lah siap Puan Nur siap cakap dengan saya, Ustaz jangan risau, kalau Ustaz nak minum insyaAllah kami cover, kami tak beritahu sesiapa ya?
Yang ni pun kami tak buat live ni, kami record je. Kami kena edit part yang Ustaz minum tu. Tapi buat tak? Tak buat sebab takut pada Allah. Pakai rumah kan, kita tiba-tiba panas, kita buka peti ais. Tak ada orang kat rumah. Kita niat kita nak sajukkan muka. Kan perangai masa sekolah lu jam tu. Sajukkan muka masuk kat peti ais. Ternampaklah cendol malam tadi. Terkeluar mi 2 helai je dah. Mi tu macam manggil, sinilah. Sini tu kan. Kita pun ambil lah. Ni saya ajar cara dia. Ambil, hirup sampai licin. Jangan tinggal salai pun. Kemudian basuh, tangkupkan. Sampailah pasangan kita balik. Dia memang perasan. Terutama perempuan ni perasan dalam tais tu. Bukan ada cendol ke sini. Tenang. Relax kata macam ni. Tadi abang buka peti ais nak tengok apa yang ada dalam peti ais. Tertangkup cendol tu. Botol rabuk abang cepat-cepat lap, abang kutip, abang takut semut, kesian. Saya dah penat pergi pasar kan, nak kena lap, nak bersihkan ni. Abang bersihkan, abang dah buang siap-siap, dah cuci siap-siap dah. Kasih bang, itu jawapan dia. Ni saya bagi cadangan ni bagi cara. Tapi kita buat tak? Tak, sebab takut pada Allah. Bawa kereta. Lepas tu kita selekoh, berguling air jagung malam tadi. Kedek. Jagung. Siap ada description tepi tu. Takkan haus selamanya. Dia betik. Ni saya ajar cara dia. Berhenti dekat tepi jalan. Depan-depan sikit pada TJM dekat stesen minyak Shell tu. Dekat situ, parking hujung sekali, cermin kalau boleh gelapkan siap-siap. Lepas tu rebahkan seat, minum. Jangan kesian. Tapi kita buat tak? Kita tak buat sebab kita takut pada Allah. Yang kedua, a'malu bitanzil. Beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Yang pertama apa? Sahur. Kena kejar ya sahur ni. Kena buat sahur. Ada orang tu KL. Saya kan jenis saya. Kau jenis apa? Mamalia ke apa? Reptilia ke apa? Dia dengan bangga cakap jenis saya tak sahur tapi saya okey je puasa. Ada tak cakap macam tu? Rebutlah. Kita tak tahu kalau ini Ramadan yang terakhir. Sahur. Kan semuanya makanan sahur itu adalah makanan yang barakah. Lagi banyak kita makan, lagi banyak keberkatan waktu sahur. Salah tak boleh makan banyak Ustaz sahur. Memang. Kalau kau bangun kira nak berdarah, tak dapat. Bangun lagi dia basuh muka. Lepas tu tak apa basuh, dia cakap pun tak tahu. Abang ni kenapa malam tadi elok aje? Ada dia lah. Yang anak yang anak pertama aja dia. Tak apa-apa dia cakap. Dia kata nasi tu bak sini. Yang anak cakap tak apa-apa abah ni dia kata. Muka macam nak kena tinju masing-masing. Tapi kau nak tengok kesegaran dia waktu bila? Hari last sahur. Hari last kita sahur. Makan betul-betul. Besok raya. Dia nampak tu. Sebab masa tu dia dah tak tidur sangat. Gembira dia makan. Bertambah makan hari last tu. Asyik betul. Bangun. Gosok gigi, mandi, shower. Wangi-wangi. Lepas tu ambil wuduk. Keluar solat sunat 2 rakaat dulu. Tengok perut kita lapar. Lepas tu macam mana? Betul. Betul ni. Oh dah betul. Lepas tu bila tengah makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lama. Habiskan yang terakhir di dalam mulut kita. Habiskan yang terakhir. Tapi habiskan tu jangan sampai ke Istana Budaya tak habis lagi.
Kau baik bakal, kau ingat unta ke apa? Kalau anak kita pula tengah makan, kesiankan dia, ambil pandangan mazhab Hanafi, yang mana azan tu berhenti baru habis. La ilaha illallah, baru berhenti. Jadi cakap dah, habis cepat, habis cepat. Kesian anak tu. Untuk anak, bukan untuk kau. Faham? Untuk anak tu kesian, bagilah pula. Ini bapak dia punya takwa lebih. Allahu Akbar, habiskan, cukup, berhenti. Jadi dah. Anak tu keluar kembali. Yang anak seorang, pedas. Malam nanti minum. La ilaha illallah, merah mencarau muka budak tu. Kau janganlah teruk sangat buat budak tu. Ya, sahur. Nabi sebut makan sahur makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Dalam hadis yang lain, makan sahur makanan yang barakah, sesungguhnya Allah dan malaikat akan berselawat ke atas orang yang bersahur. Dalam hadis yang lain, jangan kamu tinggalkan sahur walaupun hanya seteguk air. Satu lagi tu, walaupun hanya dengan sebiji buah tamar. Standby buah tamar, buah bantal, air mineral tepi. Betul. Ya Allah, saya tak sempat dia. Kerah, gigi palsu pula tukar. Makan buah kurma tu dah masin pula, bercampur dengan darah gusi tadi. Makna standby. Tu ada yang tanya gitu, Ustaz, apa hukum korek tak hidung Ustaz? Tiap-tiap tahun tanya soalan yang sama, mengharapkan jawapannya berbeza. Tu masalah tu paling bala. Kalau setakat kau nak bersihkan, bersih je lah. Contoh bersih. Bersih tak masalah, ambil air bersih-bersih tak masalah. Ya. Dia tak boleh tu kau jolok sampai hilang mata hitam kau. Tu makna memang kau punya feel tu ke langit dah tu kan. Memang tak boleh lah macam tu. Kau faham tak masalah? Dia sesungguhnya aku berpuasa, dia kata. Dia biar koreng bawa keladak dah dia biar. Pergi bazar Ramadan tak tu? Orang mereka pahala. Bang, bersihkanlah hidung tu. Sesungguhnya aku berpuasa. Agak-agak lah. Apa lagi? Seterusnya tadarus. Mengaji. Bila mengaji, mestilah bacaan bersemak. Seorang baca, yang lain semak. Lepas tu kalau kena pula buat grup tadarus dengan bos kau, tegur je bos kau tu. Kan? Kau nak naik pangkat, kau jangan tegur dia. Dia salah biarkan. Yang bos pula kita allazina amanu. Allazina amanu. Tahulah. Aku marah pula. Nah, tu dia. Ada orang tu, akak tak dapat ngaji sama tau, sebab akak baca tak apa pandai sangat. Akak join, akak duduk kat tepi. Boleh tak? Boleh tak? Dia duduk tepi, tak apa, akak ikut sendiri dalam hati je, akak ikut. Akak baca tak pandai, akak duduk tepi. Okey ke tak? Okey ke tak? Okey. Tapi kalau dah 5 tahun kau duduk tepi, apa hal lah? Pergilah belajar. Tanya. Akak bukan apa, akak baca mengangkat. Orang lain elok bersela, kau mengangkat kenapa? Dah macam hantu Ju'on pula dah ngaji. Faham? Tonton mengangkat tu. Apa? Parah betul kan? Mesti bacaan bersemak, seorang baca, yang lain semak. Yang ketiga, apa dia? Berbuka puasa. Kita disunatkan mengawalkan berbuka, melewatkan sahur. Lewatkan sahur bukan 7.30 tu breakfast. Awalkan berbuka bukan kupek setengah tu high tea. Maknanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka subna bika amanna wa ala syikika aftarna bi rahmatika ya rahimin walhamdulillahil alamin. Makan. Tu awal lah tu. Kan? Nak paling awal, dia donga bunyi mic tu. Pegang. Pegang, tak nak masuk dah ni, tak nak masuk sangat ni.
Fuh, dengar terus masuk. Kita yang pertama kat wilayah. Pop. Test 1 2 3. Test. Dah talan mah. Kena ganti tak? Gantilah puasa. Sendiri. Janganlah dulu. Tapi kita disunatkan mengawalkan berbuka tu makan. Tapi janganlah makan dengan sesungguhnya. Sungguh-sungguh makan. Kalau kau terlampau banyak makan waktu berbuka, takut waktu sembahyang tarawih tu kau rukuk, Allah bro, tahan dah, kau keluar balik kau makan tu. Macam saya, arwah abah saya memang ajar, bila azan ya Allahu Akbar, baca Allah malaka subna bi walhamdulillah alamin, makan buah tamar, minum air masak, solat dulu. Dah solat pun baca pendek-pendek je. Kemudian terus doa. Doa pun tak payah panjang. Alhamdulillah alamin. Baru sambung makan. Bila makan pula jangan antara 4 ke 7 minit, jangan lebih. Dan cepat-cepat tinggalkan meja makan, takut perjuangan belum selesai. Terus duduk kat ruang tamu, bagi cepat turun nasi yang kita makan ke makanan kita makan. Tapi kalau makan buah tamar, minum air masak, kita solat Allahu Akbar, tak khusyuk. Sebab tadonga bunyi kat dapur tu. Pelacap bunyi sup, sap, sedap siut. Dia makan siput sodut. Dia ni habislah siput ni sekarang. Tak rasa tak tidak siput ni. Langsung sembahyang maghrib 1 rakaat dia. Keluar ada siput ada tak? Abang ni elok lah. Banyak lagi siput babi pun ada. Marah begini. Satu lagi tarawih. Tarawih ni special. Amal lebih tanzih bulan puasa je jumpa tarawih. Disebabkan kami di Istana Budaya sangat gembira dengan Ramadan dan kami gembira sangat tarawih. Kami dah buat surat rayuan kepada Menteri Agama di Jabatan Perdana Menteri untuk membenarkan Istana Budaya untuk teruskan tarawih sampai Syawal. Boleh kan? Tak boleh. Mana yang elok sembahyang tarawih ni? 8 ke 10 ke 20? Di Negeri Sembilan ada 10 rakaat. 10-3. Mana elok? 8 ke 20? 8 ke 10, 20? Mana yang elok? Yang elok adalah buat. Itu yang elok. Jangan tinggalkan. Baik, kau pergi cari dia. Surau ni bagus. Dah lah 8. Laju lah tu. Ya, Dia kalau nak cari imam, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senyum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Gila imam seketul aja. Weh ayat dia. Cepat habis. Malam tu penuh orang. Semua orang pergi sana. Ramai weh, itulah dia nak tahu. Dia nak tahu tempat ni bagus. Yang dia tak tahu imam tu dah bertukar pergi masjid. Yang tinggal Imam Sabah. Imam Sabah, Sabaruddin bin Sabah. Betul ke ni? Betul. Lurus dah dapatkan syaf. Dia kata, betul ke ni weh? Aku rasa ya dah. Allahu Akbar. Lain macam ni weh, imam ni betul ke? Orang tanya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Itu senyap. Semua apalah senyap imam. Arah tak peranjat orang la ilaha illallah. Ar-Rahmanir-Rahim. Batuk pula. Kawan dekat belakang.
Woi, ni baru isyak ni. Belum tarawih lagi weh. Kena sabar. Kau ingat aku tak tahu ke orang perempuan dekat belakang tu macam mana? Dekat belakang tabir tu, siapa imam malam ni? Siapa imam malam ni? Allahu Akbar. Dia tunjuk kat geng belakang tu. Kalau Allahu Akbar, habislah kita, dia kata. Aduh, itu anggaplah tu ujian malam-malam terakhir. Sebab malam yang pertama memang imam pun tak ada parking. Punya ramainya orang, imam pun tak ada parking malam pertama. Masuk malam ke-15, tak kala lagu raya dah dikumandangkan. Duhai bunda, duhai ayahanda. Aku saja nak test speaker. Bila masuk malam 15, lagu raya dah dikumandangkan, imam boleh parking dalam masjid. Bukan kat luar, dalam masjid. Saf yang kelima. Belia dah hilang, tinggal beliau. Yang jenis sujud lutut berbunyi tu. Allah Akbar, tap tertatap tap tap sampai hujung tu Allah yang tujuh tu. Aduh, hai. Betul. Itulah dia kan. Jangan kita terlampau nak kerja yang laju, yang perilek. Adab mengikut imam, ikut daripada mula sampai habis. Ikut daripada mula sampai habis. Imam tu slow, kita relax lah. Jangan bangun cepat sangat, dek. Apa tu? Wairil maghdubi alaihim, kita pun bangun. Sebenarnya sunat apa? Walau dhalin. Allah. Dia bila bulan Ramadan ni, kita belah dah kenyang benar. Imam lambat kita marah. Imam laju pun kita marah. Imam tak bunyi lagi kita marah. Senyap lah imam ni, dia lupa lah ayat. Aku kat mana ni? Dia bukan. Itulah dia. Tarawih. Dan kemudian apa? Seterusnya adalah dalam bab berbuka puasa tadi kan, satu perkara kita kena ingat, disebutkan juga bulan Ramadan ni waktu yang paling dimakbulkan doa kita. Mintalah, ya Allah, sejahterakanlah aku dan keluarga aku. Ya Allah, sejahterakanlah kerjaya aku. Bila teringat je doa, paling baik sekali doa pada waktu berbuka puasa. Tapi waktu berbuka tu doa je lah. Contohnya Allah malaikat, ada seorang baca doa Allah malaikat sumna bika amana. Tapi kita dalam hati kita, ya Allah, pemudahkanlah aku, ya Allah, berikanlah rezeki pada aku, ya Allah. Ya Allah, dapatlah aku baju raya tahun ni, ya Allah. Ya Allah, aku nak beg Gucci tu, ya Allah. Ya Allah, aku nak beg tu, nak beg Coach, ya Allah. Contohlah, mintalah dalam hati minta. Dia pula terdengar Samsul buat antara waktu dimakbulkan doa adalah pada waktu berbuka puasa. Dibantai doa apa panjang waktu berbuka tu. Macam majlis rasmi kerajaan negeri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Kaulah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Segala rezeki yang Kau berikan kami ini, ya Allah. Yang anak macam ni lah, bila lah boleh makan tofu fah ni, Allah. Yang mak dah sana, yang mana nak mampu sabar kau ni. Setengah jam doa buka puasa. Akhirnya walhamdulillahirabbil Al-Fatihah. Ada lagi. Jangan buat macam tu. Itu melambik-lambikkan berbuka tau. Orang yang azan pun dia biasanya bila nak masuk waktu bismillahirrahmanirrahim, dia makan sikit ataupun dia minum sikit, boleh azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia azan. Betul lah. Macam tu. Kita ni dalam bulan Ramadan ni, manfaatkan masa dan kejarlah satu malam yang hebat. Ni dah 10 malam terakhir ni. Ada peluang lagi ni. Kejarlah malam yang disebut sebagai malam 7 likur. Malam apa? Malam Lailatul. Malam Lailatul. Lailatul tu malam lah kah? Malam Lailatul. Malam Lailatul, malam macam tu. Malam Al-Qadar.
Malam 7 liku, pasang pelita nak biar menyala rumah kau cahaya, malaikat nampak rumah kau. Kau ingat malaikat rabun macam kau? Kau beribadahnya memang berlumba lah malaikat tu turun. Ustaz, tapi kalau boleh saya nak tanda-tanda dia Ustaz. Tanda ni tengok rezeki. Yang penting kita buat je 10 malam terakhir tu beribadah je. Beribadah je. Dan kalau orang tu dapat Lailatul Qadar, dia tak cerita dengan orang. Malam tadi kan Lailatul Qadar, alhamdulillah aku dapat. Ya Allah, ya Allah, dah hampir ke weh. Malam tadi ke? Tak masa kita dia. Ya, dia macam ni. Malam Qadar ni buatnya. Kalau orang tu cerita pun dah habis dah. Lepas raya katnya bercerita. Itu alhamdulillah atau aku ada rezeki dapat tengok malam Al-Qadar. Malam tu lahir cahaya, malam apa ni, bulan pun nak kata terang sangat pun tak, nak kata gelap sangat pun tak, nak kata sejuk sangat malam tu pun tak, antara. Memang malam tu aku yakin sangat. Cinta je lah cerita. Malam apa? Tak ingat lah, dia tak nak cerita. Saya tak nak hampakan orang. Malam tadi kan Lailatul Qadar confirm. Ya, aku tengok dengan mata aku, pokok tu sujud kau. Depan rumah aku sujud weh. Di balik rumah tu tengok pokok tu dah tak ada. Di BKL lah, di punggah pokok tu tumbang, bukan sujud. Kenapa kena kejar malam Al-Qadar? Sebab katalah ini Ramadan yang terakhir. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan malam kak. Lebih baik pada 1000 bulan. Mana 1000 bulan kalau bahagikan dengan 12 bersamaan dengan 83.3333. Umur kita pun belum tentu lagi sampai 80 tahun. Menurut kajian umur rakyat Malaysia kebanyakannya 60 tahun. Kalau 70 tahun bonus, 80 tahun ekstra, 90 tahun gegar vaganza. Jadi tak salah kita berharap benar. Rasa sempat kot 80. Mak, kau main ikut napih kau hari ni ya. Dia tak kira macam tu. Kan? Tu dia. Kau aja. Dan begitu juga beribadah dengan bersungguh-sungguhnya. Bersungguh-sungguh makna biar ikhlas. Ibadah ni jangan sebab nak apa? Sebab kita nak belagak dengan orang, jangan. Aku malam tadi tarawih buat 20. Tak main lah ya. Surah beza ni. Jangan riak buat apa. Kan? Bayangkan dalam perbuatan sombong tu ada 3 tu. Ujub, riak, takbur. Ada 3. Ujub ni dalam hati. Contoh dia nyanyi, engkau bagai air yang jernih. Dia kata, oh sedap kak lah suara aku ni dalam hati. Ujub tu. Ataupun dia semayangan, Allahu Akbar. Dia terima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam hati dia, sedap juga suara aku. Ujub. Lepas tu dia cakap, kau rasa-rasa lah siapa yang paling sedap suara di kalangan kita ni? Engkau lah. Ya ke? Ya. Lepas tu cerita dengan orang, kata tak, aku dah kaji-kaji dah, aku rasa suara aku paling sedap sekali. Tak kebur. 3 boleh ada pada seorang. Jadi jangan kita nak belagak-belagak macam saya ni lah. Belagak lah kau Samsul debat dan debat ni. Contohlah kan. Tak ada. Saya rasa berapa tahun je boleh ceramah ni. Isteri saya sampai bising lah. Ceramah. Bila nak lihat tau. Yang dia orang ni pun pula, selagi boleh ceramah nak panggil ceramah. Baik pagi raya tak ada yang jemput aku ceramah. Tahulah dia nak beraya kan. Betul. Tapi tak ada. Dia sebenarnya nikmat banyak kau nak ambil. Ya, banyak kau nak ambil. Antaranya kan anak saya kan 3 dialog anak saya. Pertama, tak best. Dah lama abah tak hantar pergi sekolah. Mustahak tau. Kalau ada peluang hantar anak pergi sekolah, appreciate.
Kenapa anak suka ayah dan hantar pergi sekolah? Sebab mana yang tak dapat minta dengan mak dia semalam, minta dengan ayah dia gitu. Betul, lulus. Bawah semalam minta ngoi tu. Habis Alung nak pakai berapa? Tu cikgu cakap RM10 je. RM10 je. Masih lulus. Yang kedua, tak best. Abah dah lama tak bawa pergi pasar malam. Pasar malam mustahak tu. Pasar malam. Sebab untuk orang lelaki, pasar malam lah lelaki tu nampak hebat. Nak apa ambil. Pasar malam. Cuba pasar raya buat macam tu. Kau tak meninggal lah kan. Cuba lah buat. KLCC lah tu. Dan ayat yang ketiga anak saya. Macam dah lupa-lupa muka abah macam mana. Kau bayangkan tu. Wah, boleh tengok dalam YouTube ke, tengok dalam TV ke kan. Tapi itulah ayat dia. Itu sebab kalau balik rumah orang lelaki sibuk macam mana pun, jangan terus masuk bilik kita, masuk bilik anak dulu. Masuk tengok, ya Allah. Dah besar-besar anak ni, masa bila lah kau besar? Masuk bilik sendiri, kau pun dah besar. Masa bila lah kau besar? Penuh katil tu dia tidur. Aku nak tidur mana ni? Lepas tu kita nak alih tu kan, ambil balik dah. Syukur aja, syukur. Syukur. Allah Ta'ala bagi peluang kita ada lagi nyawa dalam bulan Ramadan kali ni. Manfaatkan. Kalau satu malam boleh cover 83 tahun, why not buat ibadah sungguh-sungguh. Paling tidak, macam contoh lah. Contoh katalah untuk 10 malam terakhir kan, Kak, siapa nama Kak? Tak apa, duduk Kak. Apa? Izayati Riza. Kak Iza, Kak Yati belakang. Jamilah. Zamilah. Sebelah tu. Kau memang yang lilah kena duduk sebelah katalah kan. Kak Zalilah dengan Kak Zamilah dengan Kak Yati dengan Kak apa tadi? Kak Iza. Dia berempat, dia pakat kau RM20, kau RM50, kau RM30, kau kumpul ada RM250. Seorang beli mihun, seorang beli mi, beli bawang, beli ni, beli jenis motor, beli garam, beli minyak, beli apa? Beli telur berapa papan. Akhirnya okey, malam ni kita pergi rumah Iza. Masak. Siap nasi goreng Pattaya 10 bungkus, hantar rumah anak yatim. Berapa yang ada lah. Malam besok mi goreng latna hantar kat balai polis yang pampiran yang bertugas masa tu bagi untuk sahur. Malam besok kita masak rumah Zamilah, dapat mihun goreng jantan. Ada telur jantan dah. Jantan. Lepas tu hantar dekat balai bomba. Lepas tu malam besok lah. Buat 10 malam tu turut, takkan satu malam pun tak kena. Betul tak? Malam Al-Qadar ni. Terus sebab orang perempuan, tolonglah orang perempuan, you all paling senang dapat malam Al-Qadar. Betul tak bang? Jarang bang, betul tak? Abang saya sama, kita sama. Jarang kita yang bangun siapkan sahur, betul tak? Bang? Abang siapkan. Siapa siapkan bang? Pandang laut je. Tak kisahlah. Tapi kebiasaan perempuan yang buat. Jadi bila perempuan buat, jangan lupa niat kerana Allah. Aku masak, aku siapkan, aku panaskan. Ni sahur aku susun pinggan ni. Susun ni semuanya kerana Allah. Mudah-mudahan dapat pahala ibadah. Ikhlas. Jangan bongi. Tang. Dan bilik tu mengangkang aja. Tuan-tuan kita marah kan. Tagak lagi, bangun, mak kau marah, bangun. Jangan macam tu. Kata pam, dia marah, la ilaha illallah. Tahu, rugi kita orang perempuan tahu. Orang perempuan senang masuk syurga. Setuju je. Untuk masak sahur. Betul. Dia kan benda ibadah ni, kita jangan ingat ibadah khusus saja.
Ibadah khusus tu solat ibadah khusus. Dan 10 rakaat. Tak ada dia apa no disebabkan saya ni adalah sebagai ketua unit panggung, maka saya punya ketakwaan lain pada orang. So subuh saya 4 rakaat. Tak ada, tetap 2. Dia TKP. Oh, saya puasa tak sama dengan orang. Saya puasa saya seminggu dah. Allah, seminggu dah puasa dah. Tak, semua sama. Terbit fajar, terbenam matahari sama. Tapi ibadah umum, kita tak boleh, ibadah umum ni pula lain. Dia tak macam semayang, dia tak macam ni. Ibadah umum ni, benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Contohnya saya dengan abang apa tadi? Abang Zaki. Zul. Saya dengan abang Zaki, dengan abang Zul, kami bertiga tubuhkan satu persatuan untuk bantu ibu-ibu tunggal seluruh dalam tu razak. Memang kami fokus, anak yatim pun tak tolong ni, memang ibu tunggal. Tadi kami sebelah sore lantik abang Zaki sebagai presiden. Dan abang Zul sebagai setiausaha yang menyelaraskan senarai ibu-ibu tunggal yang nak dikenal pasti. Jadi benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Tapi kalau ada salah seorang, aku dapat selfie jadilah, kata kan. Dia mungkin dapat pahala tapi tak dapat pahala ibadah tu. Pahala buat baik je lah mungkin. Tapi kalau contoh tengah bagi bantuan tu tiba-tiba Abang Zul kata, Cik Zaki, Samsul Lebat, rumah yang last ni you all semua tak payah pergi, saya cover. Wah, apa hal? Rupa-rupanya ibu tunggal yang last ni bukan kaleng-kaleng. Muka dia sikit-sikit dia macam Luna Maya dengan Maya Karin. Patut dia tak ajak kita. Jadi fitnah kan? Jadi fitnah tak boleh. Caranya pun kena betul. Macam Robin Hood kan, kita tahu Robin Hood. Katalah Robin Hood tu dalam masuk Islam, Robin bin Hood nama dia. Dia tolong orang susah, betul tak? Benda baik. Katalah dia niat kena Allah, baguslah. Tapi cara dia mencuri pada orang kaya tak diizinkan oleh Allah, tak boleh. Cara pun kena betul. Jadi jangan kita ingat ibadah tu ibadah khusus je, termasuk ibadah umum. Menyiapkan sahur, niat kena Allah. Walaupun orang perempuan tu di period kan, di period Allah bagi cuti, dia masak tu niat kerana Allah. Tak salah, dapat pahala ibadah. Tadi masak-masak, bagi hantar ke rumah anak yatim, hantar pusat tahfiz, dapat pahala ibadah. Dan begitu juga kalau kita tengok tadi yang terakhir sekali, yang keempat, yang ketiga, qanaah. Qanaah apa tu? Juga ciri takwa, latihan takwa. Apa dia qanaah? Berpada dengan yang sedikit, jangan membazir. Tengok, kita bayangkan ya, bazar Ramadan, kadang-kadang kita beli banyak-banyak, lepas tu tak habis. Saya dalam kuliah subuh, saya baru-baru ni saya ada sebut, kebodohan yang paling nyata adalah orang yang gagal mengawal nafsunya. Hari ni kita beli banyak, beli tafufah, beli roti john, beli ni, tak habis. Itu tak bodoh lagi. Tapi bila besok kita beli banyak tu juga, confirm bodoh. Kita dah tahu tak habis. Ni buffet Ramadan, RM125 satu kepala. Kita ada sampai RM150 tu kepala pun ada. Bukan bermakna kau kena sesuaikan harga tu dengan apa yang kau telan masuk dalam perut kau. Itu kita anggaplah perkhidmatan yang diberikan. Makanlah sekadaran yang kita boleh makan, yang lain tu sedekah lah ke hotel. Sampai macam mana? Dan buffet Ramadan, tengok tak Mak Saleh macam mana? Orang putih ambil makanan buffet macam mana? Ambil, dia duduk, dia makan. Biasa tak cukup, dia pergi ambil lagi. Tak, ambil yang lain pula. Zap, dia duduk, dia makan. Lepas tu dia ambil bagian sini, dia makan. Kemudian, enough already, cukup, dia kata. Itu buffet. Kita buffet. Betul tak? Lepas tu bila dah duduk, perjuangan belum selesai, ternampak pinggan kawan. Mana kau dapat kambing tu? Kat luar. Kat mana? Dekat guard tu. Dekat guard kambing tu kau pergi ambil. Kambing baru sampai. Lepas tu kita makan sikit habis. Untuk makluman semua, sebelum PKP, kajian boleh sudden waste management, 17,800 tan makanan dibuang setiap hari pada bulan Ramadan. Dan sepanjang bulan Ramadan, 270,000 tan makanan yang dibuang itu adalah makanan yang belum diusik. Jangan kita masuk dalam statistik tu.
Beli mana yang kita boleh makan habis, puas. Nampak tak? Ni pesan sangat ni, jangan masuk dalam statistik. Dan begitu juga yang keempat, persediaan untuk hari kebangkitan. Makna apa yang kita buat ni adalah untuk selepas kita mati. Perasan tak benda-benda yang kita buat pada bulan puasa ni, kalau kita teruskan pada bulan lain, insya-Allah boleh jadi insurans untuk kita dalam kubur. Bila masuk dalam kubur dah mula diseksa, kita boleh tengok pementasan tanah kubur. Aku pun tak faham. Aku pesan kat produser tu, janganlah lagi tiap-tiap minggu jahat je orang. Tak boleh ke minggu ni baik, minggu depan jahat, baik jahat. Macam terbakar kubur tu, banyak terapung, tanah tak nak terima kan. Cubalah kau buat. Sebab ada sahabat-sahabat kita yang bukan Islam pun tengok tanah kubur tu. Biarlah dia dapat mesej, ada yang baik, ada yang tak baik perangainya. Macam tu lah kan? Jadi nak beritahu, waktu masuk dalam kubur, malaikat nak pukul ni, nak pukul kepala. Malaikat satu, jangan pukul kepala dia. Kenapa? Sebab dia rajin mengaji Quran, dia rajin berzikir. Betul tak benda tu kita banyak buat bulan puasa? Kalau macam tu, jangan kita pukul kepala dia, kita pukul perut dia. Jangan. Kenapa pula kata malaikat tu? Sebab dia rajin puasa sunat. Dah selesai puasa wajib, sambung puasa sunat Syawal, sambung puasa sunat Isnin Khamis. Tak boleh pukul kepala, tak boleh pukul perut, jom kita bantai kaki dia. Jangan, kata malaikat lagi. Kenapa pula? Sebab dia ni rajin qiyamul lail, rajin bangun malam beribadah pada Allah. Qiyam al-lail, bangun malam. Bangun, koncing, tidur balik, tak kira. Mesti bangun tu beribadah. Paling tidak bangun tu duduk kat katil, Allah banyak dosaku, ya Allah ampunilah dosaku, paling tidak. Jadi kalau pada siapa yang nak kerja malam Al-Qadar, kalau paling pemalas lah ni, paling pemalas ya, paling tidak jangan tinggal maghrib, isyak, tarawih, witir dan sahur. Sebab dikatakan malam Al-Qadar bermula lepas maghrib sampai sebelum subuh. Jangan tinggal maghrib, isyak, tarawih, witir, subuh. Berbuka saya tak hajar sebab kau memang confirm berbuka kan. Jadi berbukalah dengan sunnah Nabi. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya ini adalah Ramadan yang terakhir untuk semua orang. Tapi kalau kita ada tuan-tuan, kerana Allah bagi ruang dan peluang, kita kena sentiasa bersedia. Sebab Nabi kata apa? Manusia yang paling cerdik adalah manusia yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Nabi sebut apa juga? Nabi bagi tahu, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tapi Nabi juga ajar, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Belajar bersyukur. InsyaAllah kita akan rasa cukup. InsyaAllah kita akan rasa tenang. Kita akan rasa bahagia. Ada orang tu garuk kepala, pening kepala. Kenapa kau dalam bank tinggal 10 juta? Kau tak rasa nak bunuh ke orang tu? Dia cakap 10 juta sebab dia dah biasa dalam bank ada 100 juta. Bila tinggal 10 juta tu tengah susah sangat tu. Ada orang macam tu. Katalah tiba-tiba ada pengumuman daripada menteri kepada semua. Ini contoh-contoh, jangan tuntut tau, ni contoh je. Yang ini diumumkan kepada semua yang hadir ceramah Syamsul Debat pada pagi ini, semua yang ada ni, yang keluar masuk tak kira, yang ada maintain. Yang ini saya umumkan, tolong berikan nama dengan nombor akaun. InsyaAllah sebelum jam 4 petang ini kita akan bank in kan setiap seorang. Ini contoh tau, contoh jangan tengok bawa sangat. Kita akan bank in kan setiap seorang RM500,000 seorang. Banyak tak kat kita? Banyak tak? Banyak. Malahan esok ada dah pergi hantar surat dah nak berhenti. Dan dapat RM500,000. Saya banyak lagi cita-cita saya nak capai. Saya tak cukup lah saya kerja kat sini, cik. Saya nak melaksanakan hajat mak saya, cik. Saya nak jaga mak kampung. Wah, duit dah ada. Sebab pada kita banyak.
Tapi pada orang kaya-kaya ni lain. Saya ceramah waktu PKPB tu, ceramah kat PKNS Shah Alam. Ustaz kalau nak beli rumah, Ustaz ini time je Ustaz, tengah murah ni Ustaz. Oh ya ke? Berapa harga sekarang? Dalam 1.2, 1.3 je. Kau hilang akal ke cakap dengan aku macam tu cakap. Sebab pada dia murah, sebab nak dibandingkan dengan 5-6 juta harga sekarang agaknya. Tu ya. Ada seorang Datuk Seri tu. Mahal ke rumah dia tu? Tak adalah. Masa saya beli dulu murah lagi, masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab je. Tu belum cerita ada satu datuk tu dekat Kajang. Datuk tu baik, selalulah panggil saya camah kat rumah dia. Kata, dia bagi saya rasa ada satu kopok tu. Ustaz cuba rasa Ustaz, kopok ni sedap tak? Sedap lah, itulah tu. Isteri saya pun cakap sedap tu. Yang kita orang beli kilang tu, pula kau beli kilang dia. Kalau sedap kau beli, bagilah banyak-banyak bagi kat orang. Apa kau beli kilang tu kasar sangat cara kau ni. Tapi itulah perbuatan orang kaya tu. Sebab jangan ajak anak, suami, isteri kita semua ni tentang kaya. Tapi ajarlah mereka tentang bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep betul lah. Tu, iya. Berpada dengan yang ada. Tengok sahabat bagi tak ada baju simple, tak ada jenama pun baju pakai. Okey. Sebab saya tahu sahabat-sahabat saya semua yang di Istana Budaya ni menyambut saya seadanya. Terima kasih banyak. Sudi mengundang saya. Korang sungai ikhlas. Cara menyambut pun ikhlas, duduk pun jarang-jarang. Jauh-jauh kan, dengan harapan yang belakang tu kau keluar orang tak perasan. Kan? Tapi betul saya ucap terima kasih banyak. Nanti next time kita buat besar lagi lah. Saya ajaklah kawan-kawan saya, kita buat 2 Samsul pun tak apa. Ajak Samsul Rau buat kat Dewan ni. Ya, tapi itulah dia. Hidup kita ni sementara. Saya baru-baru ni balik pada umrah pun tengok Allah, ramainya orang. Untuk maklumat semua, saya ada satu ketakutan saya. Ketakutan saya, iaitu 2 tahun PKP ni, tidak pernah sekali pun batang yang panjang tu berjaya masuk dari hidung aku. Swab test. Aku cukup takut dengan benda tu. Tengok pula dekat dalam Instagram tu ada yang share budak tu mengelupu kena jolok. Apa hal budak tu? Ya Allah, matilah aku kalau jolok ni, matilah. Itu takut betul, takut. Tu yang nak pergi umrah itu lalas diwajibkan pula jolok hidung aku. Ya Allah, tak boleh tidur malam tu. Besok jolok ni macam mana lah. Aku bertakut dia jolok keluar tinggal separuh. Yang mana pergi separuh? Takut weh. Tu yang sekali pergi, dia pergi drive thru kan kat klinik tu. Yang nurse tu pula rendah ya. Ni mau dia jolok macam-macamnya tau. Mati aku ni kan. Tu aku pun turun dah, aku duduk. Cepat. Lepas tu dah jolok je lah. Kenapa kau pusing-pusing tu? Aku pusing. Bayangkan sampai ada program dekat Astro. Dia wajibkan program tu kena jolok hidung dulu. Saya kata tak apalah, kau bagi orang lain, biar aku tak keluar TV pun tak apa. Saya kata tolak. Tapi yang best bila sampai dekat sana dekat Mekah, dekat Madinah, bila balik tu kena buat PCR. Si bayi tak ada jolok hidung, siap buka mulut, buka. Dia cakap Arab. Dia colek bibir. Khalas dia tu. Sudah. Alhamdulillah, semua negatif. Dah kau colek ujung bibir, memang sampai bila tak ada positif Ya. Tapi sampai ke LIA sepanjang-panjang sebelum cop pasport tu. Macam ni ada program batang panjang. Nantilah aku ada lagi benda ni tu kan. Tak boleh kau bagi aku balik negara aku dengan tenang. Alhamdulillah, satu kapal terbang positif. Kecuali Samsul debat dengan 2 orang lagi. Kami yang daripada Polisian, kami bertiga je yang negatif. Yang lain semua positif. Alhamdulillah, terima kasih lah. Sebab doa semua orang kan. Itulah dia.
Tapi itulah dia ujian dekat sana. Dekat sana lagi pula ramai orang Malaysia. Aku ingat ni Makkah ke Malaysia? Ustaz, ambil gambar boleh tak? Ambil gambar boleh tak Ustaz? Makcik bukan ambil ke semalam? Semalam baju lain lah, baju lain. Wah, kacau ni. Tengah tawaf je ambil gambar. Ustaz, ambil gambar. Pahala. Lepas tu aku pun ambil gambar. Ustaz, turunkanlah kain tu. Dia suruh nampak, kau nak tengok BCG aku ke apa? Tu yang aku tak boleh lupa, yang masa ceramah dekat bawah Istana Budaya kan, tak ada seorang pun minta orang ambil gambar, semua selfie. Ingat lagi tu saya tengok masa ceramah kat Mersing tu, ada satu pakcik tu, Ustaz saya selfie dengan Ustaz boleh tak? Boleh, tak masalah. Dia pun tarik saya, dia buat je. Ustaz pandang Ustaz, tapak tangan semua pandang lah. Ustaz, saya simpan dalam hati. Falsafah. Betul, saya terkesan tau dengan dia. Ada satu lagi terkesan dekat Rompin. Dekat Rompin Pahang. Ustaz, kalau tuan nak ambil gambar dengan Ustaz boleh? Boleh, makcik-makcik tu. Gambar lah. Saya duduk, jom lambat belakang. Tengah gambar, cakap. Tiba makcik tu bersuara seorang tu. Free size. Aku pun pandang. Apa dia makcik? Free size. Free size tu apa? Yang cani-cani itulah. Itu freestyle makcik. Tapi yang penting dia confident. Macam tu. Tu antara momen saya tak boleh lupa lah. Tak boleh lupa. Lepas ni viral lah ni. Free size. Semua kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu sajalah. Yang penting ingat. Kita bersedia. Doakan mudah-mudahan. Kalaulah direzekikan kita sampai Syawal, jadikanlah itu sebagai titik mula untuk kita berubah menjadi lebih baik. 3 binatang. Ayam mengeram telur. Dia tak makan tak minum seminggu, tapi akhirnya menetas telur keluar anak ayam yang comel-comel. Ulat kepompong 2 minggu tak makan tak minum, duduk dalam kepompong, bila keluar jadi rama-rama yang cantik. Ular sawo bersalin kulit, tak makan tak minum, menurut kitab National Geographic Explorer. Dia bersalin kulit tu, dia tak makan 8 bulan ke 12 bulan dia tak makan. Jadi boleh bayang tak dia punya Allah Malakasumna dia macam mana. Itu yang lambu sekor dia boleh talan tau. Tapi bila dia keluar tinggalkan kelongson kulit lama, berkilat-kilat, sisik dia cantik. Nak menunjukkan puasa sepatutnya menjadikan kita manusia yang lebih baik. Bukannya jadi lagi teruk. Kalau perangai lagi teruk pada bulan puasa, jangan salahkan setan. Maka kau sama dengan setan tu. Selama ni kau salah setan ni, rupanya setan juga. Aku kena ikat lah. Apa salah aku lagi? Kata. Kau lah setan, dengan nampak tak? Betul. Itulah cerita tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya. Bak kata orang, cantik toluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir jadikan intan. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudah tamat, mudah-mudahan merasap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau adalah silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tak pakai skrip ya. Jadi sedikit makluman lah. Saya nak maklumkan sebelum saya mengakhiri ceramah saya pada hari ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian ada masa sekarang, jemput singgah, ada meja ajaib di luar sana. Ada barang bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Kan komen sauk tak bersalah, buat balik kan, aku kena cakap tu. Yang pertamanya pada siapa yang berhasrat nak mengerjakan umrah, kalau ada siapa nak pergi dengan Syamsul Debat, InsyaAllah saya akan pergi pada bulan 12. Saya akan bagi masa panjang. Bulan 12 masa pergi, saya akan berada di Tanah Suci pada 5 bulan 12 sampai 25 bulan 12. Tapi siapa yang nak pergi, ada 2 pilihan. 5 sampai 13 sebelum cuti sekolah.
13 sampai 25 waktu cuti sekolah. So harga dia sikit bezalah. Tapi boleh dikurangkan dengan bilik berempat atau bilik berdua. Hotel yang paling jauh 100 meter. Hotel paling dekat 50 meter. Nak dekat lagi kau duduk dalam masjid, jangan balik. Kemudian kita prepare 2 kenduri besar. Pertama di Mekah, di Madinah kita akan makan besar nasi unta di ladang kurma, suasana Arab. Dan juga kenduri makan 5 ekor kibas di Taif. InsyaAllah saya tak jadi mutawif. Sebab bila saya jadi mutawif, saya bagi taklimat kesian. Travel lain pun tinggalkan ustaz, dia dengar ceramah dan taklimat saya. Jadi saya akan jadi jemaah sama dengan semua, bercampur, sama naik flight, naik bas sama-sama. Saya akan naik bas, semua bas, dan kemudian boleh makan sama-sama dengan saya. Itu antaranya lah. InsyaAllah itu terbaik. Tak ada nak tambah-tambah duit lagi dekat sana. Saya bukan apa, kepantangan saya bila umrah ni ada orang ramai menipu. Ramai banyak travel tipu. Janji banyak ni. Sekali pun sampai kita pergi umrah ni, kalau KLIA kita kena sabar banyak-banyak ya, banyak dugaan. Jangan lupa fokus nak beribadah. Maknanya hotel kau dah bertukar. Tu banyak macam tu. Sedangkan mak ayah kita dah kumpul duit lama. Begitu juga yang kedua, saya ada bawa kurma. Kurma tu pula ada 3 jenis.